وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, yakni dengan mematuhi perintah-Nya dan mencegah larangan-Nya, serta berjuanglah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam. Semoga kamu beroleh kejayaan. Surah Al-Maidah ayat 35. Ikhwanul muslimin, saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat sekalian, bertakwalah kepada Allah, kerana dengannya sahajalah kita akan berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan nikmatnya kita baru sahaja meninggalkan tahun 1434 Hijri dan tahun 2013 Masihi, dan kini kita telah pun berada di tahun yang baru. Setahun yang berlalu syarat dengan sejarah yang baik dan sebaliknya. Sehubungan itu, bagi kita meneruskan perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru, eloklah kita menarik ke belakang untuk melihat rekod-rekod kita sepanjang tahun yang lalu, agar dapat kita perbaiki mana-mana kelemahan dan kekurangannya. Sewajibnya kita sebagai hamba Allah sentiasa memperhatikan diri, sama ada sebelum dan sesudah melakukan sesuatu amalan, adakah amalan itu digerakkan oleh niat kerana Allah atau digerakkan oleh hawa nafsu kita sendiri. Sekiranya baik maka diteruskan, dan sekiranya sebaliknya maka wajib ditinggalkan. Inilah keikhlasan. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimallahu 'abdan waqafa 'inda hammih فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. Maksudnya, Allah merahmati seorang hamba mengikut kemahuan hamba tersebut. Sekiranya kemahuannya kerana Allah, maka diteruskan, dan sekiranya kerana yang lain, maka diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن مال مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما صنع فيه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. رواه الترمذي في جامعه. Maksudnya tidak akan berganjal kedua-dua kaki seorang hamba itu berdiri di hadapan Allah di hari kiamat, sehingga dari soal tentang 4 perkara, tentang hartanya, dari mana diperolehi dan di mana pula dibelanjakannya,
tentang ilmunya, apakah dia perbuat padanya, tentang waktu remajanya, pada apakah dia habiskan, tentang umurnya, pada apakah dia pergunakannya. Ikhwanul muslimin, demikianlah Allah Azza wa Jalla akan menyoal tentang umur, termasuk masa muda kita, kemanakah kita habiskan. Allah anugerahkan kepada kita 1440 minit sehari. Berapa minitkah kita habiskan untuk beribadat dan mengingati Allah? Berkata para ulama bahawa kalau kamu ingin tahu kedudukan kamu di sisi Allah, maka tanyalah dirimu sendiri, di mana kedudukan Allah di sisi kamu. Harta yang kita miliki itu juga akan dijaga oleh Allah. Adakah kita beroleh dari sumber halal ataupun haram? Juga tentang cara memperolehinya. Perlu diingatkan bahawa kita mesti menjauhkan diri dari sumber dan cara yang haram seperti menipu, mencuri, riswah, riba dan bermacam-macam cara yang lain. Adalah menjadi fardu ain kepada kita semua yang ingin berkecimpung dalam dunia perniagaan, mempelajari hukum hakam berkaitan perniagaan mengikut Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, "La yabi' fi suqina illa man qad taqatta." Artinya tidak boleh berniaga di pasar kami melainkan mereka yang telah mendalami hukum jual beli menurut Islam. Perbelanjaan uang kita juga mestilah di tempat yang halal dan tiada pembadiran. Setiap sen yang kita belanjakan itu akan disoal oleh Allah, sehingga perbelanjaan bil telefon kita, bil air, elektrik dan lain-lain semuanya akan disoal, dan kita mesti bertanggungjawab di hadapan Allah di mahkamah Rabbul Jalil pada hari akhirat. Di dalam hikam Abi Dawud alaihi salam disebutkan orang yang berakal itu bahawa ia tidak akan melupai 4 masa. Pertama, masa ia bermunajat kepada Tuhannya. Kedua, masa dia memuhasabahkan dirinya. Ketiga, masa dia bersama dengan saudaranya, dia akan menegur kekurangan dirinya. Dan keempat, masa itu dia merasa kelezatan kehidupan yang halal, yakni tidak haram. Ikhwanul muslimin, ingatlah orang mukmin ini ibarat tawanan di dunia yang sentiasa berusaha untuk membebaskan dirinya, dan dia tidak akan merasai ketenangan sehingga bertemu Allah Azza wa Jalla. Dia mengetahui bahawa pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, yakni tutur kata percakapannya, serta semua panca indera akan disoal di hadapan Allah Azza wa Jalla. Muhasabah bermaksud seorang hamba mestilah melihat pada modal kehidupannya, untung ruginya, dan apabila kerugian, hendaklah ia menampungnya dengan amalan-amalan yang menguntungkan. Amalan-amalan fardu adalah modal, dan keuntungannya amalan-amalan sunnah. Manakala maksiat, kedurhakaan adalah kerugian. Maka hendaklah dia muhasabah terhadap yang fardu. Sekiranya dia melakukan maksiat, maka akan dibalas oleh Allah yang Maha Agung. Demikianlah seorang hamba wajiblah melakukan muhasabah terhadap dirinya, terhadap segala nafsu, maksiat yang dilakukan oleh hati dan anggota tubuhnya pada setiap masa. Seandainya maksiat itu dianggap sebetul batu, sekiranya batu itu dilemparkan berulang kali ke satu lubang, nescaya lubang itu akan penuh dalam sekelip mata sahaja. Tapi malangnya manusia tidak menyadarinya, bahkan mempersendakannya. Kita amat bersyukur kerana kita masih diselamatkan
dan kematian masih tidak menemui kita. Pergunakanlah masa yang ada ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Surah Al-Hashr ayat 18. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan adalah setiap orang itu melihat apa yang telah Ia sediakan untuk hari kemudian, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الذي وفقنا لفعل الخيرات وأداء الجوع والجماعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما دامت الأوقات والساعات. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعات وحضور الجمع والجماعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إخواني المسلمين, kita hidup di dunia ini adalah sementara. Kita dituntut melaksanakan ibadah dan mengerjakan amal soleh seberapa banyak yang mungkin bagi menyatakan kesyukuran kepada Allah dan menyediakan bekalan akhirat. Di samping itu, kita perlu menjaga dan memelihara segala perkara yang boleh membatalkan pahala amal soleh yang kita telah lakukan di sepanjang hidup kita, supaya ia tetap ada dan terpelihara sampai hari akhirat. Antara perkara-perkara yang menghapus atau membatalkan pahala amal soleh ialah: pertama, melakukan perbuatan syirik dan kekufuran. Kedua, melakukan kezaliman terhadap manusia dan makhluk-makhluk Allah. Ketiga, meninggalkan sembahyang fardu 5 waktu. Keempat, berlaku riya, hasad, dengki dan ujub. Kelima, memungkinkan pemberian sedekah kepada seseorang dengan kata-kata yang menyakitkan. Sebaliknya adalah perbanyakkan amal soleh dan kebaikan, dan ia boleh menghapuskan dosa-dosa kejahatan yang dilakukan. Beristighfar dan bertaubatlah selalu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat menerima taubat para hamba-Nya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم أيد بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الحارس لشريعتك ملك السلطان كبوة محمد Sultan Muhammad kedua, Sultan yang dipertuan negeri Kelantan dan Naim. Semoga Allah pelihara tuanku dan juga Sultan Ismail Fitra dunia dan akhirat dari segala bala bencana dan golongan mereka yang zalim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.